ihsani ila yaumil. Saya biasanya selaku mengurusi pengacara Saudara Bukit Siang dan pimpinan DIV, Saudara Mas Sabur, pimpinan PAS, dari Majelis Syura Kerajaan Negeri, rekan-rekan dan keadilan, rekan-rekan yang saya muliakan. Hari ini dan malam ini kita berhimpun untuk menyatakan kehargaan pada rekan-rekan pekerja yang turut memberi sumbangan, memacu pertumbuhan dan menjadikan ekonomi kita lebih mampan. Tapi lebih dari itu, kita berhimpun untuk mengulangi komitmen kita dalam Pakatan Rakyat, bahawa perubahan dan peralihan kuasa ini bukan sekadar mengganti tokoh, tetapi meletakkan sikap dan pendirian kita terhadap cara kita mentadbir negara, meletakkan keutamaan aulawiyat kita dan memberi penghargaan kepada rakyat yang menunjukkan kita lebih peduli, yang disebut kepedulian terhadap masyarakat. Sekarang ini yang didewa-dewakan ialah billionaires, orang-orang yang golongan bangsawan, korporat besar yang menyebabkan syarikat maju. Itu pendekatan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tak nafikan pendapat dan pandangan sumbangan korporat, tetapi pendekatan Pakatan Rakyat ialah mengiktiraf dan memuliakan setiap tenaga yang berkorban, yang memberi sumbangan, dan ini termasuk para pekerja di semua peringkat. Maka pendekatan kita berbeda. Sebab itulah dalam isu ini kita tidak hanya melihat kepada gaji minimum. Gaji minimum itu satu aspek, tetapi pengiktirafan kepada guna. Saya cuba senaraikan cara ringkas, tetapi elok saya ambil kesempatan untuk mengumumkan secara rasmi, walaupun sudah diberitahu tadi. Kita keadilan diminta mengusulkan seorang tokoh untuk dikemukakan di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang sebagai calon ahli Dewan Negara atau Senator, menggantikan Pak Mus. Akan tetap bincang dengan pimpinan, maklumkan kepada pimpinan PAS, dan dapat persetujuan daripada Ketua Menteri Ridwan Heng, kita telah mengusulkan dan memilih tokoh pekerja yang akan menjadi suara pekerja di Dewan Negara, Syed Syahid yang wangi. Ramai tokoh lain yang layak dan juga berkorban, tetapi kita mau suara langsung, suara pekerja. Saya boleh cakap banyak pekerja, ramai lain dalam parlimen. Saya Bilal Sani dari PAS, DIV, keadilan, kita tak putus. Tetapi beza kalau kita boleh letakkan seorang tokoh yang bergelumang dengan para pekerja, yang bila dia bercakap itu dengan authority, faham dan perhatian masalah pekerja, dan tergolong dalam kelas pekerja. Maka sebab itulah beliau kita angkat dan harus tegas menyuarakan nasib pekerja dan tuntutan pekerja. Saya sebut gaji minimum sebab kita hebahkan pendirian kita tentang gaji minimum 1.100, dan untuk sendiri lagi tercapai. Kesatuan Sekerja juga menyuarakan. Tapi saya nak sebut di sini dan saya harap pimpinan Kesatuan Sekerja faham. Kesatuan Sekerja ini harus berani mewakili suara pekerja. Tak boleh kita terima Kesatuan Sekerja yang lebih sibuk nak anugerah, nak elang pribadi, dan nak pengiktirafan mendekat dengan menteri. Ini masalah kita. Sebab itu di antara hal yang mencabar kita ialah mengangkat
wakil dan pimpinan pekerja yang berani menjadi suara dan juru cakap pekerja, bukan juru cakap korporat dan pimpinan negara. Kita sebut-sebut 100 ringgit. Ingat Shah Alam, Kuala Lumpur, di Ipoh, di Pulau Pinang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Miri, memang tak cukup. 1,100 anak 3 tak cukup. Tetapi kita jelaskan umpamanya ini hanya permulaan minimum, kerana kita tidak mahu membukakan cadangan yang tak dapat kita pertahankan. Jadi ini sejak awal. Tetapi ini tidak berlaku tanpa perubahan seluruhnya. Surah Al-Masab sebut tentang rasuah dan penyelewengan. Kalau tak jimatkan belanja, beli kapal selam ambil komisen, beli Sukhoi Jets komisen, buat jalan 1 bilion cap 1,4 bilion, buat stadion 400 juta untung, buat istana negara asal 400 juta berakhir 1 bilion. Bila nak boleh tolong berpuluh bilion mengikut Transparency International dan Auditor General, Ketua Audit Negara, minimum 20 bilion ringgit lesak kerana rasuah, bocor dan penyelewengan. Saudara, saya dan kawan-kawan bahas keadilan DAP. Saya cakap pribadi dengan Tugu di Asia Tugu di awal, buat bikin siang, buat di masa dalam barisan pimpinan kita angkat ahli jemaah berdiri. Sudah ingat setelah kena berpadu dengan kebijakan, dengan iPad masuk jalan, dengan sokongan pekerja dan orang bawah, kita nak izinkan menteri yang menjaga harta rakyat dalam Pakatan Rakyat. Sebaik ada bukti sah orang itu terlibat dalam penyelewengan dan rasuah, kita tergajak dia keluar dan masuk penjara kalau dia penyelewengan. Maknanya kita upaya dari wang penyelewengan rasuah disebutkan tadi itu menyelamatkan minimum 20,000 juta ringgit dan sampai 40,000 juta ringgit, campur hasil minyak 80,000 juta. Apa tak boleh tolong rakyat? Bankrupt rakyat. Tetapi kalau gaji minimum, kos pendidikan bayar tinggi, apa makna? Gaji minimum, harga gula naik, harga minyak naik, harga barang melambung, tak ada makna. Sebab itu sudah kena faham, gaji minimum 900 ringgit BN dengan harga barang naik, dengan PTN, dengan harga minyak tak turun, bezakan dengan urusan yang menyelamatkan 20 bilion wang negara. Batalkan kos pelajaran PTN, batal. Maknanya pendidikan percuma dan rendah sehingga ke universiti. Turun harga minyak, maknanya turun kos pengangkutan dan banyak pengeluaran yang berkaitan dengan minyak. Kaji semula perjanjian IPP dalam kuasa elektrik kerana tokoh-tokoh besar genting Sanyen yang dipunyai oleh genting syarikat judi genting, YTL, Yotengle, Pakar, Terengganu hingga Pasir Kuda, kontrol National Grid yang kuasa itu greed, untungnya berbilion. Tazmi saya Mokhtar kontrol Malakoff, beras bernas pun dia kontrol, gula dia kontrol, pos dia kontrol, Tanjung Pelepas dia kontrol, Proton dia kontrol, dan sekarang KTM pun dia kontrol. Itu sudah Melayu yang layak. Melayu di Selangor ini bodoh semua. Itu pun sokong dulu sekarang selamanya.